kepada keluargaku. Maka Amru keluar daripada rumahnya, pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu ia memohon keizinan daripada Nabi kita, pemimpin peperangan di medan Uhud itu. Lalu berkata, saya ingin turut berperang wahai Rasulullah. Dia mohon daripada Nabi turut untuk berperang. Maka Nabi berkata kepadanya, wahai Amru, sesungguhnya Allah telah pun memberikan keuzuran kepadamu. Tetapi apakah yang ditunjukkan oleh Amru sebagai suatu pengajaran dan pengiktiran untuk umat akhir zaman ini? Amru bin Jamuh tetap memohon agar Nabi mengizinkannya berperang. Maka dengan kesungguhan beliau, Rasul kita, kepimpinan tertinggi peperangan pada hari itu pun mengizinkan Amru bin Jamuh untuk turut ke medan perang. Saya berharap agar dapat berjalan di dalam surga dengan kaki saya yang tempang ini. Masya Allah. Amru bin Jamuh berkata, saya berharap agar dapat berjalan di dalam surga Allah dengan kaki saya yang tempang ini. Masya Allah. Maka Nabi mengizinkan beliau turut bersama dengan tentara-tentara Islam turun ke medan perang. Maka pergilah Amru bin Jamuh turun ke medan peperangan Uhud. Di dalam peperangan itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, apabila anaknya mengetahui bahwa bapaknya turut sama ke medan perang dalam keadaan kaki yang tempang, lalu salah seorang daripada anak lelakinya yang keempat itu mengekori bapaknya. Maka berperanglah mereka. Bapak memancung dan memancantas musuh-musuh Allah. Anak juga turut berperang dengan bapaknya dengan penuh semangat untuk mempertahankan Islam. Sehingga Abu Talhah berkata, aku dengar Amir bin Jamuh berperang di medan Uhud sambil berucap, aku rindukan surga, aku rindukan surga, aku rindukan surga. Ketika mereka tengah bersemangat berperang di medan Uhud, wahai saudara-saudaraku sekalian, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala peperangan berlaku dengan panasnya. Maka dalam peperangan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahawa Amru bin Jamuh dan anak lelaki yang mengekori dan menjaganya telah pun terkorban di medan Uhud. Masya Allah. Apabila peperangan yang berkecamuk itu telah berakhir, datanglah istri Amru bin Jamuh untuk mengambil jasad kedua-dua orang yang tercinta, yaitulah jasad suaminya yang turun ke medan perang dengan kaki tempang, dengan anak lelakinya yang semangat juang dan jihad. Maka istrinya mengambil dua-dua jasad mayat tadi, letakkan di atas belakang untanya. Untuk kemana? Untuk dibawa pulang ke Madinatul Munawwarah, untuk disemadikan di perkuburan Baqi' bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Tetapi apa yang berlaku, wahai umat Islam sekalian? Untanya tidak mahu bangun. Untanya tidak mahu bangun. Untanya tidak mahu berdiri. Untanya tidak mahu berjalan. Akhirnya diusahakan oleh istri Amru bin Jamuh. Lantas untanya bangun. Untanya bangun tapi tidak mahu berjalan, mengarahkan wajah dan mukanya ke arah Uhud. Masya Allah. Keadaan ini disaksikan sendiri oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah mengarahkan unta itu berbuat demikian. Maka Rasulullah bertanya kepada istrinya, wahai istri Amru, ketika mana suamimu nak turun ke medan perang ini, adakah sesuatu ucapan yang ia lakukan? Istri Amru berkata, wahai Rasulullah, suami aku sebelum turun ke medan perang ini telah menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Lalu ia berdoa, wahai Rasulullah. Apakah doanya? Doanya berbunyi begini, wahai Rasulullah, Allahumma la taruddani ila ahli, Allahumma la taruddani ila ahli, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku lagi kepada keluargaku. Janganlah engkau kembalikan aku lagi kepada keluargaku. Ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku lagi ke keluargaku. Yakni pemergian beliau mengharapkan syurga
daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian, itulah di antara pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Al-Jailul Awal, generasi pertama umat Islam dalam usaha menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berkat pada 1 Syawal Idul Fitri 1431 Hijrah ini, saya ingin bertanya kepada tuan-tuan, sekaligus bertanya kepada diri saya sendiri, sekaligus bertanya kepada ibu-ibu dan kakak-kakak pertiwi di belakang sana. Setakat ini sejauh manakah, sebesar manakah pengorbanan demi untuk menegakkan Islam yang telah Anda lakukan? Adakah setengah? Adakah 1/4? Adakah 3/4 daripada pengorbanan besar yang ditunjukkan oleh sahabat Amr bin Jamuh tadi yang telah kita lakukan? Saya yakin ramai daripada kalangan kita belum lagi melakukan sesuatu untuk kepentingan dakwah Islam. Ayuh, oleh karena itu Ma'had Dakwah Al-Islamiyah yang telah diasaskan semenjak 10 tahun yang lalu sedang bergerak cerdas memainkan peranan penyebaran dakwah kepada umat Islam. Maka pada hari ini sempena menyambut Idul Fitri Al-Mubarak, Ma'had Dakwah Al-Islamiyah telah mengorak selangkah lagi dalam usaha untuk penyebaran dakwah dengan menyebarkan dan dengan mengisyarkan bahwa kami mengeluarkan sebuah buku dan risalah kecil yang bertajuk 10 prasyarat menjamin kegemilangan umat Islam. Dapatkan buku kecil dan risalah kecil ini wahai tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau tak cukup seorang 1 naskah, dapatkan lebih dan sampaikanlah kepada saudara-saudara kita agar mereka membaca sebagai bahan alternatif sempena menyambut Idul Fitri Al-Mubarak. Ayuh wahai saudara-saudaraku sekalian, dengan semangat takbir dan tahmid, dengan semangat tahlil yang telah kita lakukan semenjak terbenamnya mentari 30 Syawal petang semalam, marilah sama-sama kita menyemarakkan semangat perjuangan kita untuk sama-sama kita berkorban uang ringgit kita, emas perak kita, harta kita, masa kita, dan turut sama mengerahkan pemikiran membantu pejuang-pejuang dan pendakwah Islam kita. InsyaAllah sumbangan jihad fi sabilillah Anda boleh disalurkan untuk membantu gerakan dakwah kami melalui akaun bank Islam atas nama Ma'had Dakwah Al-Islamiyah yang tertera di atas risalah ini. Seandainya tuan-tuan merasa berkeberatan untuk ke bank-bank Islam pada hari ini, saya mengambil usaha kerdil membawa beberapa buah tabung menunggu sumbangan fi sabilillah daripada umat Islam sekalian. Yakinlah bahwa dengan bantuan dan pertolongan umat Islam, semangat jihad dan pengorbanan Anda, masa depan adalah kemenangan bagi Islam. Al-mustaqbal lil Islam, masa depan kemenangan adalah milik kita, yakni milik Islam, milik agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum بالآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.